Hai, bertemu sekali lagi hari ini, di dalam pembelajaran, Sains KSSM tingkatan 4. Saya Cikgu Elis Laung daripada SMK Long Lama. Baiklah murid-murid, jadi hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita, iaitu daripada bab 2, bantuan kecemasan 2.2, Heimlich-Manöver. Jadi mungkin ada di antara awak pernah dengar apakah Heimlich-Manöver. Mungkin juga kali pertama dengar istilah ini, Heimlich-Manöver. Mari kita belajar bersama. Baik, kita lihat dahulu apakah objektif pembelajaran kita hari ini. Di mana di akhir pembelajaran hari ini murid-murid semua, awak-awak semua dapat menerangkan apakah definisi ataupun maksud bagi Heimlich-Manöver dan juga kepentingan Heimlich-Manöver. Di mana dalam topik ini akan ada 5 subtopik yang akan kita belajar, itu definisi Heimlich-Manöver, situasi Heimlich-Manöver, yang ketiga bagaimana seseorang boleh tercekik, keempat adalah kepentingan Heimlich-Manöver dan juga kaedah Heimlich-Manöver. Jadi 5 perkara ini kita akan belajar dalam bab ataupun topik hari ini. Mari kita teruskan. Tanpa membuang masa, kita pergi kepada definisi Heimlich-Manöver. Apakah yang dimaksudkan dengan Heimlich-Manöver? Murid-murid semua, maksud Heimlich-Manöver ialah bantuan kecemasan yang dilakukan untuk menyelamatkan seseorang individu yang tercekik. Itulah maksud takrifan ataupun definisi bagi Heimlich-Manöver. Bila dengar sahaja Heimlich-Manöver, itu adalah bantuan kecemasan yang diberikan untuk menyelamatkan seseorang yang dalam keadaan tercekik. Tercekik itu apa pula maksud tercekik? Tercekik ialah keadaan yang berlaku apabila saluran pernafasan tersekat. Tengah-tengah makan, tiba-tiba makanan tersebut tersekat pada saluran pernafasan, maka menyebabkan mangsa tersebut tercekik. Baik, sebelum kita lihat apakah kepentingan dan kaedah dan sebagainya, kita lihat dahulu. Belajar sedikit sejarah Heimlich-Manöver ini. Siapakah pengasas? Siapakah yang menemui kaedah Heimlich-Manöver? Ini adalah nama beliau adalah Henry Heimlich. Di mana pada tahun 1974 Henry Heimlich telah menemui kaedah Heimlich-Manöver. Maka beliaulah yang banyak menulis, banyak menceritakan ataupun memperkenalkan kaedah Heimlich-Manöver ini kepada masyarakat. Right? Baik, seterusnya kita pergi kepada bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua itu situasi mangsa yang memerlukan Heimlich-Manöver. Apakah situasi di mana Heimlich-Manöver ini boleh diberikan kepada mangsa? Kita lihat ada 4. Situasi yang pertama adalah di mana situasi yang pertama adalah apabila awak nampak mangsa tersebut memegang leher dengan kedua-dua tangan. Itu situasi yang pertama. Situasi yang kedua adalah awak lihat mangsa tidak boleh bernafas dan juga batuk. Situasi kedua. Situasi yang ketiga adalah awak boleh lihat kulit, bibir dan juga kuku mangsa kelihatan kebiruan ataupun kehitaman. Itu adalah situasi yang ketiga. Dan situasi yang keempat adalah suka bernafas. Mangsa suka bernafas. Keempat situasi ini, di mana situasi mangsa dalam situasi keempat situasi ini, di mana mangsa ini menunjukkan bahawa mangsa dalam keadaan tercekik. Maka Heimlich-Manöver boleh diberikan. Mari kita lihat satu persatu bagaimana rupa situasi tersebut. Ini adalah situasi mangsa. Situasi mangsa apabila awak nampak mangsa tersebut dia pegang leher dengan kedua-dua belah tangan dia. Ini menunjukkan bahawa mangsa tercekik. Banyak gambar. Situasi ini boleh berlaku kepada orang dewasa, boleh juga berlaku kepada kanak-kanak ataupun bayi. Bila awak nampak situasi seperti ini, mangsa memegang leher dengan kedua-dua belah tangan, dia memang tercekik. Disebabkan keempat situasi ini, mangsa memang tak dapat nak bercakap. Awak nampak situasi seperti ini, terus berikan Heimlich-Manöver. Nanti kita akan belajar bagaimana ataupun kaedah bagaimana nak lakukan Heimlich-Manöver. Nanti kita belajar bersama. Baik, situasi yang kedua, mangsa tidak boleh bernafas dan juga batuk. Dia tak boleh bercakap.
Okey, disebabkan tak boleh bernafas, saluran pernafasan tersekat, tersekat menyebabkan mangsa tak boleh bercakap, tidak boleh bernafas dan terbatuk-batuk. Terus berikan Heimlich Manöver sebab dia tercekik. Seterusnya adalah situasi yang ketiga. Mungkin awak boleh nampak selain daripada dia pegang leher tadi tak boleh bernafas, kulit bibir dan juga kuku kelihatan biru dan juga kehitaman, terutamanya bagi kanak-kanak dan juga bayi. Bila awak nampak situasi seperti ini, mangsa dalam situasi tercekik, maka cepat-cepat berikan Heimlich Manöver. Dan juga situasi keempat, mangsa suka bernafas. Suka bernafas disebabkan oleh kekurangan oksigen. Salur pernafasan sudah dihalang oleh benda asing ataupun makanan tadi, menyebabkan oksigen tidak dapat dihantar ke paru, tak dapat hantar ke otak, menyebabkan dia suka bernafas. Maka dia dalam situasi tercekik, cepat-cepat berikan Heimlich Manöver. Seterusnya kita pergi kepada bahagian yang ketiga. Bahagian yang ketiga iaitu bagaimana seseorang boleh tercekik. Pernah tertanya tak bagaimana seseorang itu boleh tercekik? Baik, cikgu bagikan satu rajah ataupun satu struktur. Struktur bagaimana makanan itu disalurkan. Apabila kita mengunyah ataupun menelan makanan, ianya akan melalui esophagus, dihantar menuju ke perut. Kita lihat bersama. Sambil cikgu terang, awak boleh lihat rajah ini. Apabila seseorang menelan makanan, dia telan makanan, ada satu struktur dipanggil sebagai epiglottis akan terlipat. Ianya akan terlipat dan menutup saluran pernafasan. Saluran pernafasan iaitu dinamakan sebagai trakea. Jadi makanan akan terus bergerak ke dalam esophagus menuju ke perut. Menuju ke perut. Jika makanan menghalang saluran pernafasan ini makanan tadi, dia menghalang, tersekat di sini, maka menyebabkan seseorang itu tercekik. Makanan inilah yang menghalang saluran pernafasan. Disebabkan itu, apabila seorang tercekik itu, dia tak suka bernafas. Disebabkan oleh saluran pernafasan dihalang oleh makanan ataupun benda asing ini tadi. Disebabkan itu, apabila seorang tercekik, ianya berkaitan dengan kekurangan oksigen. Saluran pernafasan dia tersekat, tersumbat. Maka menyebabkan oksigen tidak dapat dihantar ke paru, sekaligus paru tak dapat mengepam oksigen ke otak. Bahaya. Sebabkan itu penting apabila awak nampak dalam situasi seseorang mangsa itu tercekik, cepat-cepat berikan Heimlich Manöver. Bahagian yang keempat. Bahagian keempat adalah kepentingan Heimlich Manöver. Kita lihat bersama apakah kepentingan Heimlich Manöver. Badan dan otak manusia sentiasa memerlukan oksigen. Semua setuju, betul? Di mana oksigen diperoleh daripada udara dan disedut masuk ke dalam peparu manusia. Ingat, oksigen kita sedut masuk ke dalam peparu dahulu. Kemudian oksigen ini akan diserap dan dihantar ke semua sel badan manusia, termasuk dihantar ke otak. Namun jika seseorang itu tercekik, tengah makan tadi, tiba-tiba tercekik, saluran pernafasan tersumbat, maka apabila saluran pernafasan ini tersumbat, ianya akan menghalang oksigen ke peparu. Apabila oksigen itu terhalang, tak dapat dihantar ke peparu, keadaan ini menyebabkan oksigen tidak cukup untuk dihantar ke otak. Jika bantuan kecemasan lambat bagi Heimlich Manöver ini diberikan kepada mangsa tadi, mangsa ini boleh mengalami kerosakan otak, malah lebih buruk lagi, akan mengakibatkan kematian. Jadi penting tak Heimlich Manöver? Sangat penting. Awak dah belajar tadi situasi bagaimana seseorang itu memerlukan Heimlich Manöver. Nampak saja 4 situasi itu tadi, cepat-cepat berikan Heimlich Manöver. Sebab kita nak elak kerosakan otak dan kita nak elak kematian berlaku kepada mangsa yang mengalami situasi tercekik. Baik, kita terus pergi pada bahagian yang kelima, bahagian yang terakhir. Ini adalah bahagian yang paling penting. Kaedah Heimlich Manöver. Awak dah belajar apa maksud Heimlich Manöver tadi. Awak dah belajar situasi mangsa yang memerlukan Heimlich Manöver. Awak dah belajar bagaimana seseorang ataupun mangsa itu boleh tercekik. Dan kita terus kepada kaedah Heimlich Manöver.
Ada beberapa kaedah, okey. Kita lihat sebelum kita pergi kepada kaedah tersebut. Sama seperti CPR, kaedah ini juga tidak memerlukan sebarang peralatan dan perlu dipelajari oleh orang ramai supaya dapat menyelamatkan nyawa mangsa yang tercekik. Okay, kita lihat bersama kaedah yang pertama. Okay, kaedah yang pertama, okay, seperti gambar ini. Okay, kalau nampak mangsa itu tercekik tadi, cepat-cepat berdiri di belakang mangsa, itu kaedah yang pertama. Berdiri di belakang mangsa dan bongkokkan badan mangsa sedikit ke hadapan. Itu kaedah yang pertama. Berdiri di belakang mangsa dan bongkokkan badan mangsa sedikit ke hadapan. Kaedah yang pertama. Okey. Kaedah yang kedua, kaedah yang kedua, selepas awak berdiri di belakang tadi dan bongkokkan badan mangsa ke hadapan. Yang kedua, okey, kelilingkan tangan. Okey, kelilingkan tangan, okey, dari belakang mangsa dan genggamkan tangan kanan. Okey, genggamkan tangan kanan. Okey. Terus pergi pada kaedah yang ketiga, selepas awak kelilingkan tangan awak tadi, dah awak genggam. Okey. Selepas genggam tangan kanan, okey, letakkan genggaman tangan kanan di antara pusat dengan bawah rusuk mangsa. Okey. Letakkan tangan kiri di atas tangan kanan, seperti ini. Okey. Genggam dan letakkan tangan kiri di atas tangan kanan yang digenggam tadi. Okay, itu kaedah yang ketiga. Okey. Kaedah yang keempat pula, tekan dan sentak ke atas dengan kuat dan cepat. Kuat dan cepat. Buat beberapa kali. Okay? Di mana tekanan yang diberikan akan menambahkan tekanan di dalam peparu. Okay? Apabila tekanan ini meningkat menyebabkan benda asing ataupun makanan yang tersumbat, okay, pada yang menutup trakea itu tadi tertolak keluar. Sebab itu tekan dan sentak ke atas dengan kuat dan cepat. Di mana bila awak tekan dan sentak ini akan menghasilkan tekanan, menambahkan tekanan dalam peparu. Okey, baik. Seterusnya itu adalah 4 kaedah. Ingat 4 kaedah Heimlich Maneuver. Jadi cikgu harap awak ingat, okey, 4 kaedah Heimlich Maneuver ini tadi. Okey. Kaedah Heimlich Maneuver pada diri sendiri. Itu jika ada orang. Okey, yang kaedah yang awal tadi, yang depan tadi yang cikgu ajar tadi itu adalah kaedah jika ada orang di sekeliling. Tetapi jika tidak ada orang, awak sendiri tercekik. Okey, awak sendiri tercekik, apa yang awak lakukan? Senang. Okey, jika tidak orang berdekatan semasa tercekik, cara untuk menyelamatkan diri adalah dengan meletakkan tangan mengikut kaedah Heimlich Maneuver tadi di antara pusat dengan bawah rusuk. Okey, di antara pusat dan juga bawah rusuk. Cuba berikan tekanan pada bahagian tersebut dengan membongkokkan badan. Awak bongkokkan badan awak, okey. Bagi tekanan, tekan, sentak awak punya perut, bukan perut, pada bahagian pusat, di antara pusat dengan bawah rusuk. Okey. Berikan tekanan pada bahagian tersebut dengan membongkokkan badan. Okey. Jika tak kuat, tiada tenaga, cari objek separas pinggang seperti kerusi ataupun meja. Cari kursi ataupun meja, bongkokkan badan, tolak badan dengan seluruh tenaga kepada kerusi ataupun meja ataupun objek tersebut sehingga benda asing ataupun makanan terkeluar. Jadi ini adalah kaedah Heimlich Maneuver pada diri sendiri jika tak jumpa orang. Jika di sekeliling awak tidak ada orang, tiba-tiba awak tercekik makan kan. Okay? Jadi boleh buat kaedah Heimlich Maneuver ini pada diri sendiri. Okey? Baik. So, itu sahaja pembelajaran kita hari ini. Okey, sekiranya ada apa-apa soalan boleh tanya cikgu, okey, dalam grup WhatsApp kita ataupun sila komen di bawah, okey. Cikgu akan usahakan untuk menjawab. Okey, itu sahaja untuk pembelajaran kita hari ini. Thank you everyone. Have a nice day.